dan dengan sempurna sekaliannya. Tamamlah, tamam di situ sempurna juga. Bahasa Arab. Tamamlah kitab yang bernama Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Selepas dia tulis, Imam Syafi'i buat mengenai Aqabah ilmu, lepas Aqabah ilmu, Aqabah taubat, awaih, lepas tu awaid, bawais, qada, qawadih, hamdi wa syukri. Satu-satu dia terang halangan-halangan ni hingga habis semua sekali. Maka tamatlah kitab. Tamat kitab. Nak tulis kitab tu senang, boleh tulis. Ambil orang boleh tulis, pun boleh. Ambil cedok-cedok orang pun. Tapi tulis dengan arti kata, dengan mendapat petunjuk ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita nak beritahu Imam Ghazali, cuba kita cari buku karangan Imam Al-Ghazali, cuba kita baca. Kerana orang-orang buku-buku karangan Imam Al-Ghazali, dia ada roh Islam, dia ada roh. Kita bila kita baca berasa kalau nak berubah pun ada rasa nak berubah. Kalau rasa tak takut, mula rasa takut kepada Allah. Kerana orang yang menulis ni, Imam Ghazali ni, dia adalah seorang yang cukup-cukup ikhlas kepada Allah. Ingat kita dah cerita dahulu kan, ada seorang orang alim juga mencela karangan kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ghazali. Sehingga kan dia bermimpi, Nabi panggil Imam Ghazali, Nabi marah pada dia. Nabi akui bahawa kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali kitab yang betul, kitab yang sahih. Kemudian Nabi pun sebab orang yang mencela kitab ataupun karangan Al-Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali di antara kitab yang dia karang bernama Minhajul Abidin. Apa makna Minhajul Abidin? Maknanya kita kata jalan-jalan orang yang melakukan ibadat kepada Allah. Abid ni maknanya orang yang buat ibadat. Maka minhaj ni jalan-jalan ataupun sukatan. Maka jalan-jalan orang yang melakukan ibadat kepada Allah. Jadi kita buat amal ibadat ni sebenarnya kita melalui jalan untuk sampai kepada Allah. Ila jannati, kepada syurga. Bila sampai kepada Allah, maka sampai kepada syurga Rabbil Alamin, Tuhan yang menguasai alam ini. Kemudian katanya, Habis dah selesai karang kitab ni, dan kami sekarang mengikut akan segala Aqabah. Sekarang ni kami nak mengikut. Apa makna mengikut? Sekarang ni kami nak membicarakan ataupun nak membahaskan. Nak membahaskan. Mengikut itu membicara atau membahaskan. Kena tulis sikit, kena dobit sikit. Sebab imam bila baca rumah pula dah tahu benda pula. Jadi gitu. Kena dobit. Tengok masa belajar pondok dobit ilmu kiri kanan. Ambil noto guru, tok guru tulis, kita dobit kiri kanan. Jadi tujuan nanti bila nak mengajar pula senang. Kata-kata guru tu kita ambil. Guru kita ambil daripada guru kita yang satu lagi. Sapa pada Rasulullah, insya-Allah. Maka dia kata di sini mengikut. Mengikut maknanya nak membahaskan, nak membicarakan akan segala Aqabah yang hidup. Tadi halangan-halangan. Nak bicara dah halangan-halangan itu dengan syarah, dengan huraian, yakni menyatakan akan dia dengan lafaz yang sedikit, dengan perkataan yang pendek. Dia kata dia ni tak pandai nak lapah, nak huruf panjang-panjang, huruf pendek-pendek. Lagi mengandungi ia atas faedah, tetapi padat. Pendek lagi padat, padat dengan faedah, padat dengan pelajaran-pelajaran. Ada juga kadang-kadang panjang, padahal panjang benda lain aku. Tambah gitu. Dia pendek je tapi padat. Lebih padat. Padat dengan apa? Padat dengan ilmu, padat dengan pelajaran. Segala yang dimaksudkan daripada kelakuan sekaliannya padat dengan ilmu untuk orang-orang yang melakukan amal ibadat. Maka tiap-tiap satu Aqabahnya di dalam bab yang tinggal, insya-Allah. Maka dalam bab yang tinggalnya akan dibahas satu-satu Aqabah, sehinggalah kita sabar halangan. Dan dia akan bahas halangan tadi mengikut halangan yang kita tempuh. Mula-mula kita tempuh apa? Satu-satu kita akan tempuh. Maka dia kata di sini insya-Allah dengan izin Allah Taala ataupun dengan kehendaki Allah Taala. Insya-Allah ni bila kita sebut insya-Allah nak buat. Orang Melayu kita kalau insya-Allah apa raya memang dah buatlah. Boleh dah mari rumah saya malam ni insya-Allah. Insya-Allah tak ada dah bagus. Biasa gitu. Jadi insya-Allah tu mana memang nak pergi tu.
Hanya kita sebagai tunduk pada Allah. Kita tak ada daya upaya. Tidak ada daya upaya. Baik kita lihat. Bermula Allah Subhanahu wa taala yang memberi taufik. Yang memberi taufik. Taufik ni maknanya pertolongan. Allah Ta'ala beri taufik pada kita, siapa kita sini. Allah Ta'ala beri taufik pada kita, kita boleh gak semayang. Allah Ta'ala beri taufik kepada kita, kita boleh gak faham ilmu. Allah Ta'ala beri taufik pada kita, kita boleh gak buat ibadat-ibadat sunat. Itu pertolongan Allah. Pertolongan Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala pilih saja. Tak semestinya orang tu gagah, tubuh gagah, boleh semayang banyak tak. Kadang-kadang orang tua hak darah je, semayang banyak pada orang muda orang. Ini merupakan taufik pertolongan Allah Ta'ala. Dan benar pada yang dimaksudkan dengan kurniaan dan juga dipanggil lutufnya. Lutuf ni lemah lembut, ataupun lutfi, lemah lembutnya. Jadi kata insya-Allah dengan taufik yang Allah Ta'ala beri, dengan kurniaan yang Allah Ta'ala beri, kurniaan yang Allah Ta'ala beri, dan dengan lutufnya. Lutufnya maknanya lemah lembutnya. Lemah lembutnya. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Macam ni kata insya-Allah lah, saya akan bahas satu-satu, tapi dengan pertolongan Allah. Tengok tawaduk dia. Saya akan bahas satu-satu ni, ilmu ni dengan pertolongan Allah Ta'ala. Bukan kerana saya bijak tak, tapi Allah Ta'ala beri tolong saya. Dan dengan kurniaan Allah, dengan kurniaan Allah Ta'ala beri ilmu kepada dia, kepada Al-Imam Syafi'i. Ini kurniaan Allah. Dan juga dengan lemah lembutnya Allah. Lemah lembut Allah, ya, lembut Allah. Belang-belang buat dosa kita, tapi Allah Ta'ala beri juga kita, beri nikmat, beri rezeki, beri nikmat ilmu, iman dan sebagainya. Wala haula, tiada palingan. Haula ni paling, tiada berpaling kita nak buat maksiat. Tak mampu kita nak buat maksiat. Wala quwwata, tiada kekuatan nak buat ibadat. Tiada kekuatan nak buat ibadat. Tiada mampu nak berpaling, nak berpaling daripada maksiat. Illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan Allah, dengan pertolongan Allah il aliyyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi kita buat apa-apa ni, kita kena ingat kita tidak ada daya upaya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Nak paling pada maksiat, bukan mudah. Kita tak mampu paling pada maksiat. Nak buat ibadat, tak mampu kita buat ibadat, tapi melalui pertolongan Allah. Dan mari pertolongan Allah jadi mudah. Seorang tu umur 60 lebih, umur 70 lebih, tapi kuat amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis sembahyang sunat, sembahyang ni buat belaka. Mana apa? Bermakna itu dia mendapat pertolongan daripada Allah. Maka kita juga, apa-apa ibadat yang kita buat, pertolongan Allah. Apa-apa maksiat yang mampu kita tinggal, pertolongan Allah. Mari kita tengok. Kata Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, wa ardahu, dan Allah Ta'ala meredainya. Radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala redha dia, lagi meredainya. Al-aqabah ula, aqabah yang pertama. Ini nak tempuh ni, aqabah yang pertama. Aqabah ni halangan yang pertama. Wahia, iaitu aqabatul ilmi, yakni halangan ilmu. Aqabah ni aqabah ilmi. Bermula aqabah yang pertama itu, aqabah yang pertama, halangan yang pertama, iaitu dinamakan aqabah ilmi, aqabah ilmu. Ini halangan yang pertama. Macam orang berlari lompat pagar. Dia ada pagar. Nak ke siapa tu dia lari-lari lompat pagar, lari-lari lompat pagar. Lagi-lagi lepas pagar. Kalau dah lepas, dia dengan pagar-pagar guli mati. Maknanya. Jadi ada aqabah, ada halangan. Kita akan tempuh satu-satu. Halangan yang pertama kita tempuh ada halangan ilmu. Macam mana kita nak buat ibadat, kita tak ada ilmu? Maka kita kena belajar ilmu. Ini aqabah. Untuk nak masuk syurga, untuk nak sampai kepada Allah, dan supaya ibadat kita diterima, kita kena tempuh aqabah yang pertama. Aqabah yang pertama adalah aqabah ilmu. Kita kena belajar. Kalau gitu kena jadi ustaz, kena jadi ustazah. Tak semestinya gitu. Ustaz satu, amal satu.
Ada orang tu dia ustaz, dia amalan dia kurang. Ada orang tu tidak ustaz, amalan dia banyak. Ada ustaz tu dia banyak ilmu tapi tak ada amal, kurang amal. Ada orang tu dia dapat ilmu, dia beramal. Anak murid lebih baik pada tu guru. Adakah orang kita cerita guru duduk mengajar, anak murid duduk bawah rumah. Orang dulu balasah duduk bawah, dia tinggi sikit, dia belajar atas dekat balasah. Dan anak murid tadi tu kerja dia bawa perahu. Ambil anak murid ni pergi buat ke seberang sana. Lepas tu anak murid tu balik atau balik seberang belah sana. Akhir sekali dia pula pergi, atau anak murid dia pun pergi duduk bawah rumah. Bawah rumah tu guru mengajar, dia pun catik-catik ambil ilmu, dapat ilmu, balik dia beramal. Dan demikianlah gitu keadaan dia. Lepas tu dia balik awal sikit. Orang pemari tengok, dia ada dah, dia naik atas perahu. Orang tak tahu dia pergi belajar itu bawah rumah. Satu hari ditakdirkan oleh Allah, akhir kali perahu yang dia bawa tadi tenggelam. Bila tenggelam, kebetulan hari tu Tok Guru naik. Tok Guru naik kau, lama-lama keluar pergi jalan kau. Lama-lama naik atas perahu. Tok Guru naik atas perahu. Akhir kali tenggelam, perahu pun tenggelam. Anak murid yang belajar atas balasah pun tenggelam. Dia dengar duduk bawah balasah tu jalan atas air. Jalan atas air, mana tahu? Orang ngajar sedar kan? Orang ngajar sedar tu tenggelam. Hak dengar tu boleh jalan atas air. Kecuali hak dengar dia tidur, waktu dalih. Jadi dalam keadaan macam tu, boleh jalan atas air. Dia pun selamatkan seorang-seorang. Selamat sampai ke Tok Guru selamat. Tok Guru pun tanya apakah amalan dia. Rupanya dia hanya dapat ilmu dan dia beramal dengan ilmu. Betul ya? Jadi tak semestinya jadi ustazah baru masuk surga. Tak semestinya gitu. Hanya kita nak kita ada ilmu, kita beramal berdasarkan kepada ilmu. Baik, dia kata di sini, iaitu dinamakan afabah ilmi, iaitu halangan ilmu ataupun afabah ilmu. Kata mu'alif itu pengarang radhiyallahu anhu, maka aku berkata, pengarang itu siapa? Imam Ghazali lah. Maka aku berkata, dan dengan Allah memberi taufik. Dia kata moga-moga Allah Ta'ala memberi taufik. Wahai orang yang menuntut ilmu, wahai orang yang belajar ilmu di situ ilmu agama. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, kun aliman.